Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 11 Oktober. Gabungan Parti Sarawak GPS sudah bersiap sedia sepenuhnya untuk berdepan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 dengan pucuk kepimpinan parti telah pun mengerahkan kesemua jentera parti supaya mengaktifkan segera kesemua bilik gerakan di 31 kawasan parlimen di seluruh Sarawak. Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS Dato' Seri Fadilah Yusof berkata ini susulan pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa semalam oleh Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob. Dato' Seri Fadilah memberitahu GPS menghormati sepenuhnya keputusan Perdana Menteri yang membubarkan Parlimen. Beliau secara peribadi berpandangan PRU perlu diadakan segera dalam tahun ini kerana memerlukan sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat mandat besar dari rakyat untuk berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi dunia akibat krisis Rusia-Ukraine yang kian meruncing selain kesan pasca pandemik COVID-19. Ini ditambah dengan keadaan politik negara khususnya di peringkat pusat yang kurang stabil. Sememangnya perlu mengadakan pilihan raya untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat mandat besar dari rakyat. Katanya hanya dengan kerajaan yang stabil, fokus dapat diberikan kepada usaha memastikan kestabilan politik negara terus mengukuh bagi menjamin negara dapat berdepan dengan keadaan ekonomi yang kian mencabar. Dato' Seri Fadilah yang juga naib yang di-Pertua Kanan Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu PBB berkata mandat kini sudah dikembalikan kepada rakyat dan terpulang kepada rakyat untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara. Jelasnya sekiranya memilih kerajaan yang salah dan tidak berkemampuan untuk menerajui negara, ianya akan memberi impak yang besar dan berpanjangan kepada Sarawak dan Malaysia pada amnya. Sayap Wanita Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu PBB akan bekerjasama dengan Parti Komponen Sayap Wanita Gabungan Parti Sarawak GPS bagi memastikan kemenangan bergaya bagi gabungan itu pada pilihan raya Parlimen akan datang. Ketua Wanita PBB Dato' Seri Fatimah Abdullah berkata, Sayap Wanita PBB mengetahui peranan mereka sebagai sebahagian daripada jentera parti terutama dalam menjejaki pengundi. Datuk Seri Fatimah menambah pilihan raya kali ini lebih mencabar berikutan pertambahan bilangan pengundi baharu berusia 18 hingga 28 tahun yang juga pengundi kali pertama. Mengulas mengenai pembubaran Parlimen, beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti berkata sayap wanita telah bersedia untuk tugas yang getir dan penting itu. Menerusi kenyataan media, beliau menjelaskan sayap wanita PBB telah siap siaga sejak pilihan raya negeri tahun lepas dengan sentiasa memastikan omnipresence di setiap peringkat seperti ranting, kampung, rumah panjang, perumahan dan cawangan menerusi acara sosial dan aktiviti berasaskan kebajikan. Perkataan yang turut melibatkan ahli Dewan Undangan Negeri, ketua cawangan serta ahli parlimen adalah untuk mendapatkan keyakinan rakyat kepada PBB dan GPS. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Dua Wanita PBB, Dato' Seri Rohani Abdul Karim berkata, kekuatan wanita PBB sentiasa berada di tahap yang terbaik dan diyakini bersedia hadapi pilihan raya umum itu nanti. Bagaimanapun jelasnya, sayap wanita masih menunggu pengumuman daripada Premier merangkap Presiden PBB berkenaan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya umum kali ini. Menerusi kenyataan media, beliau menambah jentera PBB di Batang Lupar sememangnya akan bekerja keras demi memastikan kemenangan kekal milik PBB. Dalam pada itu, Naib Presiden Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu Sarawak, Dato' Seri Abdul Kamil Rahman Hamzah berkata, pilihan raya umum ke-15 PRU 15 tidak akan memberi banyak kesan kepada kesediaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk menghadapinya. Jelasnya, pengumuman pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob telah dijangka oleh banyak pihak selepas pembentangan bajet 2023 baru-baru ini. Datuk Seri Abdul Karim percaya semua parti politik di Semenanjung Malaysia termasuk di Sarawak dan Sabah telah pun menyediakan jentera mereka untuk menghadapi pilihan raya Parlimen. Jelasnya meskipun terdapat kebimbangan mengenai faktor cuaca yang tidak dapat dijangkakan, namun pilihan raya diharap dapat berjalan dengan lancar. Justru beliau berharap semua pengundi akan melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara apabila tiba hari pengundian kelak. Tumpuan akan terus diberi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur luar bandar di Sarawak di bawah bajet 2023. Menteri Kanan Kerja Raya Dato' Seri Fadilah Yusof berkata ini termasuk pembinaan jalan raya di lampu jalan selain bekalan air dan elektrik.
Datuk Seri Fadilah menjelaskan kementeriannya juga melihat keperluan untuk menambah baik penyediaan kemudahan lampu jalan di kawasan bandar kerana masih terdapat kawasan berdepan masalah kekurangan lampu jalan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Rindo Ati Media bersama komuniti Petrajaya di Kuching. Datuk Seri Fadilah dalam pada itu menyifatkan bajet 2023 adalah menyeluruh dalam usaha mempersiapkan Malaysia berdepan dengan sebarang kemungkinan masa depan, terutama kedudukan ekonomi global yang tidak menentu. Pada pembentangan bajet 2023, Kementerian Kerja Raya menerima peruntukan keseluruhan berjumlah 8.136 bilion ringgit, iaitu kenaikan 11% berbanding tahun ini. Peruntukan sejumlah 25 juta ringgit bagi insentif dalam bentuk diskaun, voucher dan rebate bagi industri pelancongan seperti yang diumumkan pada pembentangan bajet 2023 pada Jumaat lepas dilihat mampu merancakkan lagi sektor pelancongan di Sarawak yang turut terkesan semasa pandemik COVID-19. Ditemui RTM di Bandaraya Kuching, Dorothy Saling yang bekerja di sebuah kedai kraftangan berdekatan tebingan Kuching berharap insentif seperti bagi penginapan, pakej pelancongan, kraftangan dan karya seni sehingga RM100 akan menggalakkan keluarga Malaysia memilih Sarawak sebagai destinasi pelancongan pada masa akan datang. Sebelum ni, produk-produk yang dijual di kedai kami kurang didatangi pelancong dan customer-customer dari Semenanjung ataupun di luar negara. Saya harap bajet 2023 ni boleh merancakkan lagi sektor pelancongan di Sarawak. Menurut Sharifah Roziah Wan Razali sebagai penyelia di sebuah kedai kek lapis di Bandaraya Kuching, pengumuman ini adalah salah satu cara menggalakkan para pengusaha kek lapis kembali bangkit untuk menghasilkan lebih banyak kek lapis yang merupakan salah satu produk makanan yang terkenal di Sarawak. Sarawak pun masa tu banyak jugalah macam tempat-tempat pelancongan banyak dah buka. So boleh menarik banyak lagi pelancongan dari luar negara, dalam negeri pun sama juga. Macam inilah. Sejak COVID pun banyak usahawan yang tutup kan, tapi bila dah ada bajet macam dia, so banyaklah lagi usahawan akan buka perniagaan untuk menarik orang luar masuk ke dalam Sarawak. Pada Sabtu lepas, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Kadir Rahman Hamzah menerusi satu kenyataan turut menyambut baik peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan dalam bajet 2023, terutama untuk memulihkan sektor pelancongan termasuk di negeri Sarawak. Pelaksanaan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 kepada ibu bapa bagi bayaran yuran taska, tadika sehingga taksiran 2024 mendapat reaksi positif. Rata-rata golongan ibu bapa yang ditemui RTM di sekitar Bandaraya Kuching menyambut baik inisiatif itu seperti yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2023 pada Jumaat lepas. Menurut Dorothy Puraijau, pelepasan cukai itu semestinya bukan sahaja meringankan kos sara hidup keluarga dalam keadaan ekonomi ketika ini, malah memberi galakan kepada ibu bapa menghantar anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan di peringkat awal. Saya sebagai seorang ibu dengan 3 orang anak, berpendapat ini adalah yang baik dari kerajaan. Sedikit sebanyak membantu dalam memulakan persekolahan anak-anak, dan ia juga memberikan semangat untuk ibu bapa memberikan pendidikan mula anak-anak. Sementara itu, bagi Hani Mohammed, pengumuman itu adalah sesuatu yang memberi kelegaan kepada dirinya dan suami yang baru mendirikan rumah tangga. Rasanya sangat membantulah, especially untuk parents yang baru ada anak, baru memulakan keluarga. So, tanggungan memang banyak. So, pelepasan ini memang sangat dialukan lah. Banyak membantu so that senang dapat hantar anak, and then can luangkan sedikit masa juga untuk buat kerja lain. So, sangat dialu-alukan lah. Good news for us. Pada Jumaat lepas, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam pembentangan bajet 2023 berkata peruntukan sebanyak RM188 juta bagi program pendidikan awal di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat itu bagi meringankan beban kewangan ibu bapa memberikan pendidikan awal kepada anak-anak.
Peningkatan kes bunuh diri melibatkan golongan remaja dan belia semakin membimbangkan di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti berkata, sumber daripada Polis Diraja Malaysia mendedahkan bahawa kenaikan berganda kes bunuh diri atau cubaan bunuh daripada 609 kes pada tahun 2019 kepada 613 kes pada 2020 dan 1,142 kes pada tahun lepas. Michael Tiang menjelaskan kehilangan nyawa remaja dan belia akan memberi kesan terhadap ekonomi negara. Ujarnya masih ramai yang kurang kesedaran dan salah tanggapan terhadap mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Jelasnya stigma terhadap pesakit mental bukan sahaja memberikan perasaan rendah diri, malah boleh menyebabkan mereka malu untuk mendapat pertolongan daripada pihak berkaitan. Justru itu katanya program kesedaran dan promosi mengenai penjagaan kesihatan mental dan saluran mendapatkan bantuan perlu diadakan dengan lebih kerap. Public have to understand they are not alone. If they're facing this, just like any sickness, if they have a mental sickness, it's not the end of the road. They are health ready, especially in Sibu Hospital under Dr. Zhong Qian Department, mental psychiatric department. They offer help, they offer services. So we want to public to know, let them know that about this access to this public health services. Michael Tiang ditemui media selepas merasmikan Hari Kesihatan Mental Dunia dan Hari Sukan Negara peringkat Sibu yang diadakan di Sibu. Selain pameran berkaitan kesihatan mental, aktiviti sukan turut diadakan termasuk sukan berbasikal sejauh 30 km, senam aerobik dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Sebanyak 100 projek telah berjaya dilaksanakan di Parlimen Kota Samarahan meliputi pelbagai peringkat dan pelaksanaan sejak 2018. Bekas Ahli Parlimen di Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang menyatakan projek-projek yang dimaksudkan termasuk transformasi luar bandar RTP, projek-projek khas, peruntukan Perdana Menteri, projek pembangunan yang dibiayai oleh Agensi Pembangunan Bersepadu Bahagian Samarahan. Datuk Rubiah menjelaskan penggal ini merupakan penggal yang mencabar dalam kerjayanya sebagai ahli politik kerana pernah berkhidmat sebagai pembangkang sebelum pertukaran kerajaan yang turut melibatkan pertukaran 3 Perdana Menteri. Dalam tempoh itu katanya Kerajaan Sarawak sentiasa memberikan sokongan penuh kepada ahli-ahli Parlimen Sarawak untuk meneruskan agenda-agenda pembangunan di kawasan masing-masing menerusi projek transformasi luar bandar RTP dan projek kecil luar bandar MRP yang diteruskan di bawah Kerajaan Sarawak. Dalam kenyataan medianya, Datuk Rubiah dengan kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga Kota Samarahan yang memberikan kepercayaan dan kerjasama serta sokongan yang penuh sepanjang melaksanakan tugas-tugas sebagai ahli parlimen. Justru berharap proses pilihan raya umum yang ke-15 akan berlangsung dengan lancar dan sempurna dengan semangat demokrasi berparlimen. Sekian berita pagi Sarawak. Jumpa lagi dan salam keluarga Malaysia.